alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi sekian kalinya. InsyaAllah kita terus sambung pada latihan kita terjemah. Ada bukanlah komplain tapi beritahu saya bahawa mungkin terlalu laju untuk pelajar yang baru. Jadi saya rasa hari ini saya akan buat slow sikit bagi pihak saya dan kita bincang banyaklah insya-Allah. Takut yang saudara asli postkan tu terlalu advance untuk mereka pula. Padahal kalau ikut pelan-pelan okeylah, tapi kita cubalah menyantuni semua pihak insya-Allah. Okey, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita mula pada ayat 30. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Okey. Jadi bila kita jumpa satu ayat jumlah dengan ada haraf in di depan, ini kita belajar ada tiga keadaan kan. Bila in dengan fa'il mudhari' dia jadi jika. Kalau in gabung dengan illa dia jadi tidak. Kalau in dengan la taukid dia jadi sesungguhnya. Tapi kita jumpa ni in dengan fi'il mudhari'. Yatafarraqa. Jadi ini untuk dual ada alif. Nun dia ujung hilang. Yatafarraqani patutnya kan. Yatafarraqan. Jadi dia jazam, jadi dia hazaf nun. Nun tu drop, nun hilang. Jadi ini merupakan fi'il mudhari' untuk musanna untuk dua orang. Mutafarraqa ada alif tu. Dan jika keduanya yatafarraqa berpisah, firqa, kalau furqan sama, furqan boleh bezakan antara hak dengan batil. Firqa kumpulan-kumpulan, furuq pecahan-pecahan. Furuq mungkin kecil juga furuq kalau bincang bab fiqh kan. Jadi ini farqa berpisah, dipecah-pecahkan berpisah. Yatafarraqa, okey. Jadi lepas tu sambung jumlah yughnillahu kullam min sa'ati. Okey, jadi kita punya fi'il mudhari' pertama dalam keadaan jazam merupakan syarat. Jumlah syarat lah dengan ada in jumlah syarat lagi diikuti dengan fi'il mudhari' dalam keadaan jazam. Yatafarraqa. Lepas tu diikuti dengan fi'il mudhari' kedua yughnillahu. Ini pun dalam keadaan jazam. Dia ghani maksudnya kaya, cukup, yang tidak memerlukan. Orang yang kaya tu yang tak memerlukan lagi kan. Iaitu ghani, ghanun ya. Ada ya di belakang. Kalau tengok ya ghanun ada dua huruf saja kan. Ya ni tambahan lah sebab dia fi'il mudhari'. Huruf ketiga hazaf. Huruf ketiga hazaf. Maksud ni sebab dia huruf illa, huruf lemah. Jadi bila dia drop tu jadi nun ni hanya ambil kasrah. Yughni. Jadi dia sebenarnya dalam keadaan jazam. Jadi ini yang penjawablah. Kalau kita jumpa satu jumlah yang dimulai dengan syarat sama dia in ke man ke ma ke yang diikuti, kita tahu tu sebab dia akan diikuti dengan fi'il mudhari' dan keadaan jazam. Jadi itu merupakan syarat dan jawabnya pun kalau dalam fi'il mudhari', maka sebelum kita terjemah yughni itu kita letak pasti atau niscaya. Jadi itu jadi syarat dia. Dan jika mereka berdua berpisah, yughnillahi, niscaya Allah akan mencukupkan. Cukupkan kullan min sa'ati.
kullan, kedua-duanya, kullan, kedua-duanya ataupun semuanya, min saati, dari saati, sa'ah keluasan, wasi'ah, saati keluasannya. Okey, itu terjemahan ayat tu. Okey. Jadi bila kita ada jumpa jumlah syarat pada fi'il mudhari' kedua yang dalam keadaan jazam, kita tambah niscaya. Jadi kalau nak terjemah ni, jadi okey. Dan jika mereka berdua berpisah, nescaya Allah akan mencukupkan keduanya dari keluasannya. Okey. Lepas tu jumlah yang berikut, jumlah kana. Ini biasa kita dengar lagi. Wa kanallahu wasi'an hakima. Jadi bila kita ada kana, isim yang isim selepasnya isim kana. Isim kana rafa dan diikuti dengan khabar kana. Khabar kana dalam keadaan mansub. Itu sebab tu wasi'an hakiman. Wasi'an hakiman dalam bentuk sifah-sifah dia. Dan adapun Allah adalah maha luas lagi maha bijaksana. Itu bagaimana kita faham ayat yang pertama. Jadi untuk yang baru khususnya apa lagi saya nak jelaskan. Okey. Jadi itu bentuk yang kita akan jumpa struktur macam ni berapa kali dalam Quran lah. Okey, jadi itu jumlah pertama. Okey, ada soalan? Atau ada ulasan tambahan nak disebutkan Haji Yasir usulnya? Yang lain pun boleh. Silakan. Kita ada ramai hari ni. Fi'il mudhari' yughni. Asalnya yughni ada ya. Jadi huruf mudhari' ya itu berpada dhammah. Bermakna dia ni 4 huruf. Madhi dia aghna. Aghna yughni. Mengkayakan atau mencukupkan. Okey, alhamdulillah. Asalnya aghna yughni. Sebab dia dhammah. Ya ni pada dhammah. So dia hanya untuk 4 huruf dia yang pada dhammah. Okey. Jadi dia memang dia ada yuhni ahniyu lah kan. Dia rubai. Rubai. Jadi dia mengkayakan sebab tu dia mula dengan dhammah, ya dengan dhammah. Kalau ya dia dengan fathah, yakni itu sedikit macam samalah. Sama macam keluar dan mengeluarkan, masuk dan memasukkan. Masuk ke dalam rumah dan memasukkan benda dalam kotak atau barang kotak itu ada dua perbuatan yang berbeza. Dia dibezakan dengan dia ada tulasi, iaitu kalau hang raja dengan raja tambah hamzah di depan, dia ada raja fi'il mudhari' jadi yuhriju. Dia dengan dhamma. Itu yang Haji Asyik explain maksud ini asalnya rubai sebab dia yuhni, jadi yang dia Allah mengkayakan. Bukan Allah tu kaya, tapi Allah memang kaya lah. Jadi dalam segi terjemahan ayat ni, Allah mengkayakan keduanya dari keluasannya. Okey? Alhamdulillah. Ada terjemahan saya jumpa, Allah waniyun, dia terjemahkan sebagai Allah yang maha berkecukupan. Allah yang berkecukupan. Okey. Mungkin bahasa lama tapi dia sebut berkecukupan. Tapi itu yang lebih tepat. Sebab ghani ni istilah kaya kalau dalam segi Islam, dari segi konsep Islam, kaya tu yang tidak memerlukan, yang tak rasa memerlukan. Maksudnya walaupun dia tak ada duit, dia miskin, tapi jiwa dia kaya sebab dia terasa tak perlu benda yang lainnya, dia tak perlu, dia perlu hanya apa yang dia ada. Kan? Itu merasa orang yang rasa bercukupan, dia kaya lah tu. Kan? Itu maksud dia. Okay, alhamdulillah. Haji Asyik sila sambung. Panjang sikit. Mungkin ada nak share kan? Yang walillah. Silakan. Okey, walillah. Boleh nak share saya punya screen ni tak? Dah. Anda dah jadikan co-host? Masih dah ada kan? Boleh share? Boleh.
Ini tak payah, ini dah explain tadi. Ini boleh baca. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Okey. Wa dan lillahi jar majrur milik Allah ma apa yang. Ini jadi mubtada muakhar sebab bermula dengan huruf jar li. Banyak ayat macam ni. Walillahi dan milik Allah atau bagi Allah apa yang dan bagi Allah terdapat apa yang ini silahnya apa yang fis samawati boleh tambah segala yang di langit wama fil ard dan maktub dan juga apa yang segala di bumi semuanya milik Allah. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa dan la sungguh, qad sungguh juga, dan benar-benar sungguh ataupun dia cuma dan demi sesungguhnya. Qad ini penegasan untuk fi'il. Wassayna, kami telah wasiatkan, kami telah perintahkan allazina isim mausul. Isim mausul ni dia selepas fi'il dia jadi maf'ul bih. Dia mansub tapi dia tak nampak sebab dia mabni. Saya tulis nota ni isim mausul maf'ul bih mansub. Dan dia memang dapat fathah lah. Allazina dia mabni, dia tak berubah. Dan semua kami telah wasiatkan, kami telah perintah kepada orang-orang yang. Siapa orang yang ni? Dan istilah dia utul kitab. Utu fi'il mudhari' majhul, mereka diberikan. Mereka, wa ni mereka diberikan al-kitab, kitab. Min qablikum, dari sebelum kamu, wa ataf iyyakum, kepada kamu, anittaqullah, mati ni boleh tukar balik sepasrah sebab hal maksudlah anittaqullah. Ini seolah-olah ayat ni perintah dan sesungguhnya kami telah perintahkan kepada orang yang mereka telah diberikan Alkitab dari sebelum kamu untuk bertakwa kepada Allah. Ini dia punya perintah dia. Macam seolah anittaqullah ni macam maf'ul bih kedua lah. Allazina maf'ul bih pertama. Dan semua kami telah perintahkan kepada orang yang diutuskan kitab dari sebelum kamu dan juga kepada kamu wa iyyakum, dan kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Okey, boleh dapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya, tak pernah dengar istilah maktuf tu apa dia? Oh, maktuf. Maktuf. Ataf, maktuf. Ataf, maktuf maknanya yang diatafkan lah. Macam ni? Ataf ni maksudnya yang diatafkan. Ataf tu penyambung cerita tahulah maktuf. Maktuf kan isim maf'ul daripada kata ataf jadi maktuf. Oh. Maktufun. Okey. Ayat selepas waw tu jadi maktuf lah. Macam iyyakum ni maktuf pada allazina. Waw ni ada penyambung kan. Ikut dan nyambung. Nyambung. Okey. Wasaina ni na ni kami kan, dhamir na. Kami telah wasiatkan, kami telah perintahkan kepada dua lah, satu yang ni, satu yang ni. Jadi perintahnya inilah, lepaan ittaqullah, agar kamu bertakwa. Ya. Tuan Asri, yang mana terjemahan agar tu datang dari mana agar tu? Itu tambah tu sebab an ni. Lepaan ni adalah fi'il amal ni. An ni dia macam penyambung kan, dia macam dia soalan ni wasaina ni fi'il kan. Dia ada dua keadaan yang diwasiatkan. Pertama, Allah wasiatkan kepada mereka yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu. Apa yang diwasiatkan kepada dua orang ni? Pertama, mereka yang diberi kitab dan juga kamu, kita lah. Apa yang diperintahkan? Ini, ittaqullah. Jadi, ittaqullah menjadi maf'ul juga kepada wasiat. Wasaina. Jadi, bila dia fi'il, jadi untuk fi'il jadi objek pada fi'il, dia dulu dengan an.
bahawasanya atau agar itu ni pada an. Ataupun Dan dalam tu bahasa Inggeris that lah, that. dia nasab lah kan? Tu jadi Allah tu kan? Yalah Kak, jadi antakullaha ni ini fil amar, Ini ni. fil amar Jadi, mabni. lepas an ni. Ha, Jadi kita boleh anggap dia dengan isim. Dia dah jadi satu entiti isim. dia kata isim. Dia fi mahalli nasab. Fi mahalli nasbin. Dalam keadaan nasab. The whole ayat ni. Semua ni Ha? kalau dari segi nahu dipanggil dalam keadaan nasab, mahal nasab, tempat nasab. Mahal nasab. Kena tulis tu. Mahal nasab. Dia seolahnya Tapi dia sendirinya, dia sebagai satu jumlah sendirinya. Dan dia fil amar mabni, dia tak jadi nasab lah. Masuk tak nampak lah dia punya ni. Kan? jadi seolah-olahnya wasaina ni fa'al. Dia ada dua maf'ul bih. Satu al-lazina, satu yang maf'ul bih kedua. Oh. Seolah macam tu lah. Dia punya struktur ayat ni. Okey. Faham. Alladzina isim mausul atau isim ganti. Jadi apa ganti alladzina ini yang dipanggil silah. Sila. Yang silah tu iaitu utul kitab min qablikum dan ni atau dia wa iyyakum dan kamu dan juga kamu wa iyyakum. Maknanya walaqad wasaina iyyakum kepada kamu an ittaqullah. Silah tu bahasa Melayu apa dia? Apa dia? Silah tu bahasa Melayu apa? Oh, sila. Silah Yang gantian penyambung. je lah. Ganti. Gantinya. Kalau wasal tu Maksudnya kalau dia tak ada alladzina kan, kita masuk utul kitab dan diwasiatkan yang di apa ini tak kena ada yang lah, yang mereka yang di utul kitab tu yang dipanggil mausul tu. Habis sila dia yang menjelaskan mausul tu apa, orang yang apa? Ka'allina kan mereka yang. Mereka yang apa? Yang dia ni yang dipanggil silah. dia perlu penjelasan. Al-zina ni dia tergantung. Dia perlu penjelasan. Ini penjelasannya ni lah. Ini penjelasannya lah. Bisa. Dia punya explanation dia. Okey, faham. Okay. Alhamdulillah. Ada soalan lain pada sahabat-sahabat lain? Satu lagi Ustaz. Yang wa iya tu kan kata dasar dia apa Ustaz? Ya dengan alif je. Ya, dia satu partikel. Macam iyyaka na'budu. Oh. Iyyaka hanya engkau. Iyyaka na'budu. Oh ya, iyakum. Yalah jamak. Kepada engkau. Okey. Okey. Okey, kita sambung. Nak guna ni ke guna stop. Ni sedap ni syarat ni. Ni banyak dalam ayat ni banyak syarat, banyak jawab syarat. Banyak ayat syarat, jumlah syarat dengan jumlah jawab syarat banyak dalam ayat ni. Okey, Puan Rafiah boleh sambung? Okey. Sama punya structure sama lebih kurang. Okey, ayakum tadi mana? Wa in takfuru. Wa in takfuru. Wa in takfuru. Kat mana ayat berapa? Ayat Sambung pada ayat yang sama, dia lepas jumlah tu. wa in takfuru. Wa in dan jika takfuru Kafir. ini mudhari plural kamu ingkar. Ya betul. Dan dia dalam keadaan Kafaru jazam ya. Tak ada nun. Ketika alif, kan? Dan jika kamu ingkar maka ini syarat ke? Janganlah. Maka sesungguhnya so in jawabnya fa ya. Dan jika kamu ingkar maka sesungguhnya Allah Bagi Allah. lillah milik Allah ma fi samawat apa yang di langit dan apa yang di bumi. Betul. Ma fil ard. Ada yang ya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kana isim kana lah ya. Dan adalah Allahu dan ada Allah
Allah ni fa'il lah ya. Mhm. Ghaniyan Allah maha isim kana bukan fa'il. Allah jadi isim kana. isim kana. Hmm. Ghaniyan ini cukup kaya. Kaya hamidah, maha terpuji. Dan maha terpuji. Hamid. Ini maksud sifah kan? Ghaniyan, hamidah maksud sifah. Ya. Sifah-sifah. Sifah. Okey. Wa kana Allahu ghaniyan hakiman. Okey. Sifat kepada Allah. Dia khabar lah. Khabar pada kana, sifat pada Allah. Dan adapun Allah adalah maha mencukupi dan maha yang cukup Maha cukup lah, bukan maha Allah mencukupi dan Allah mencukup. Ghaniyan. Maha kaya lagi, maha terpuji. Okay. Jadi kalau ini sama juga, wa in takfuru ni dalam jazam, nun diganti dengan alif, tapi jawabnya ada fa. Maksud jawab kalau macam tadi, yang tadi pada awal yang saya terjemah tadi, ini kan dia fi'il mudhari' pertama jazam, yatafarraqa, fi'il mudhari' kedua pun jazam. Itu pun jawab, ni jawab. Dia jawab guna fi'il mudhari' juga, kita kena letak niscaya sebelum yurni. Niscaya Allah mencukupkan, kan? Okey, jadi dalam hal ni yang sini pula bila dia syaratnya dengan fa maka dia tak ada fi'il mudhari'. Yang ini dalam keadaan jumlah inna lah. Okey, jumlah inna dan sebenarnya kalau yang ni jadi isim fa inna lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Okey. Ma ni yang isim inna ni ma ni. Ini maya. Ma isim inna ni. Yang lillah ni khabar. Lillah ini kalau bila mula dengan haraf ja, jadi khabar yang diawalkan. Khabar inna. Jadi di khabar inna. Jadi isim inna dilewatkan ni ma fil samawati wa fil ardh. Okey, bila kita jumpa macam tadi juga ni, bila kita jumpa jumlah yang mula dengan haraf ja, lillah ke bima ke apa kan. Jadi dia merupakan khabar yang didahulukan dan mubtada'nya dilewatkan. Okey, itu jadi ada punya bentuk dia, struktur dia. Okey, ada soalan? Okey, kalau tak ada minta Puan Zaitun boleh sambung. Sama juga. Yang mana ya? Ya, walillah. Walillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Wa ataf lillahi milik Allah. Ma apa yang fis samawati di langit, di samawati langit, isim wa ataf, dan ma apa yang fil ardi di bumi. Jadi dan milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa ni fi'il madi kafa ni. Wa kafa maka telah cukuplah. Telah cukup. Tak ada maka, tak ada maka. Tak ada wa. Dan cukuplah bila bi dengan Allah. Mana fi'il, mana fa'il, mana dia punya maf'ul. Mana fa'il? Allah bukan fa'il tu, kan? Dia fa'il sebenarnya, cuma dia ada B. Ada B. B ni ba zaidah, ba tambahan. Oh, tambahan. Bukan B dia. Wakilah mansub kan? Ya, masuk. Jadi objek lah. Oh, ya. Oh, sepatutnya Allah ya. Sepatutnya Allahu. Allahu. Pasal B tu dia haraf jadi ha tu baris bawah ya. Betul lah tu. Sepatutnya hu. Okey, sebab tu hu tu nampaklah fa'il dia kan. Ya, betul. Nampak. Okey. Wa kafa dan telah cukuplah.
Allah Dengan Allah wakila ni isim hmm, isim sebagai pemelihara. pemelihara, wakil Pemelihara. sebagai pelindung, pemelihara. Okey. Okey. Jadi wakafa dan cukuplah dengan Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Okey. Bi tu kalau tak terjemah pun tak apa sebenarnya. Tapi dalam ni berarti wakafa billahi wakila. Okey. Dia lepas tu panggil ba zaidah. Zaidah tu tambahan. Kadang kalau kita terjemah dalam bahasa tak payah terjemah pun kadang. Ada beberapa perkataan macam tu. Kalau kita terjemah boleh juga dan cukuplah dengan Allah sebagai wakil, sebagai pemelihara. Okey? Ada soalan? Ustaz, soalan ke peringkat rendah lah ni sebab saya nak tanya Silakan nanti. lillah tu dia dua perkataan ke Ustaz? Dua. Dia Sebenarnya lil Allah tapi dia satu lam tu hazaf. ada lam. Ada lam sebelumnya patutnya. Allah kan ada dua lam. Dia ringkas kan. Macam bismillah kan? Sama juga. Bismillah ada dua lam juga. Ni lillah ni ada sebab ada baris bawah tu. Oh. Ada lam ni ada syaddan. Lam apa panggil tu? Lam ni lam jalalah. Lam depan ni. Lam ni harfu jar. Lam jar ke? Lam jar. Oh. Okey. Dalam tulisan nama macam ni. Dia buang alif, dia buang lam, dia buang. Dia ringkas. Oh, dia buang. Okey. Itu Dia satu lam. lagi yang as-samawat tu dia jamak je. Ni jamak. Samawat Okey. Saya nak tanya dia muannas je. muannas. Yang al-ardi tu muannas juga tak? Al-ardi kalau dari segi bentuk dia muzakkar tapi dirujuk sebagai muannas. Sebab dia berpasangan dengan as-samawat. Tidak juga. Yang memang orang Arab rujuk al-ardi sebagai muannas. Okey. Okey? Baik. Ada soalan lain? Okey, siapa nak sambung ni? Siapa nak sambung? Kita minta Syekh Nazim kita lah. Alamak. Boleh. Okey, saya cubalah. Ini tu dia. Alhamdulillah. Ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. In yasha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. In